Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وارزقنا علما ينفعنا اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل واهدني إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan rahimahni wa rahimakumullahu jami'an, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dapat kita sekali lagi bertemu dalam majlis bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, dan kita sekarang ni dah jilid yang ketiga kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu dalam jilid yang keempat lah, jilid yang keempat. Alhamdulillah, pengajian kita ni dah lebih daripada 5 atau 6 tahun tak salah saya, dan kita ni dah jilid yang ke 5. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan dan kekuatan untuk menghatamkan kitab ini, membaca kitab ini sehingga ke akhirnya. Kerana ini adalah sebaik-baik kitab sunnah, kitab sirah Nabi SAW. Kalau Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, kitab sirah yang terbaik sekali ialah Zadul Ma'ad. Sebab tu yang paling dekat dengan dia ialah kitab sirah Nabi SAW, sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Sirah Nabawiyah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah oleh Syekh Mahdi Rizqullah. Itu yang kitab yang terbaik yang kedua kata Syekh. Sebab apa? Itu kitab yang paling dekat dengan Ibn Qayyim. Sebab dia ambil faedah-faedah dia daripada kitab Ibn Qayyim. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan merasa berat untuk baca kitab Zadul Ma'ad ni, mungkin sebab tebal sangat ke, boleh baca kitab Sirah Nabawiyah fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah oleh Dr. Mahdi Rizqullah. Kita pernah buat dulu, dijadikan silibus di dalam pelajaran sirah dalam diploma Yayasan Ta'lim dulu pada batch yang pertama dahulu. Tapi sebabkan tebal sangat juga, buku tu pun tebal juga, satu jilid dia pun, tapi tebal juga. Disebabkan dia tebal tu, maka ada sebahagian pelajar kata ustaz tebal sangat, maka kita pun terpaksa tukar yang lebih nipis lagi daripada tu. Kita zaman sekarang ni kita berada di zaman qillatul himmah. Belajar kadang-kadang bila kita ni mungkin sibuk agaknya, tak mampu. Al-Imam Al-Tabari tak silap dia telah salin 70,000 muka surat. Lepas tu ada pelajar dia minta salin, minta pelajar dia salin kitab tersebut 70,000 muka surat, tak silap saya. Dia kata, dan anak murid kata tak larat lah share 70,000, banyak sangat. Dia kata kalau 70,000 banyak sangat, maka kamu semua ni tak ada semangat sebenarnya nak mengaji. Okay? Bayangkan zaman tu salin 70,000 muka surat pun, kalau tak boleh salin 70,000 muka surat pun dia anggap lemah, tak ada semangat nak mengaji. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang nak salin 2-3 muka surat pun kan, bahasa Arab ke apa pun dah tak larat dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan dan daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak beri kekuatan, kita tak mampu nak baca sampai tahap ini. Jadi kita bersyukur pada Allah atas apa yang Allah Taala telah berikan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah Taala agar terus beri kita kekuatan untuk membaca sirah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih lagi dalam khutbah, isi khutbah Nabi SAW ketika pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah. Fathu Makkah. Okey. Jadi di antara isi khutbah Nabi SAW, Nabi kata wala yultaqatu saqitatuha illa man arrafaha, dan tidak diperbolehkan mengambil barang temuan yang terjatuh di Makkah kecuali untuk tujuan mengumumkannya. Apa isu dia sebenarnya? Isu bab ni ialah sebenarnya cerita pasal ahkamul luqatah, masalah hukum luqatah. Apa itu luqatah, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah jami'an? Luqatah ni iaitu
barang yang terbiar, tertinggal. Boleh kita kata barang yang tertinggal, terbiar, terjatuh, terlepas, seumpama dengannya. Contoh terlepas, iaitu orang tu dia bela kambing, kambing dia terlepas pergi mana-mana tak. Itu unta ke, lembu ke. Itu luqatah. Ataupun yang terjatuh, ya, dia ada wallet dia terjatuh. Maka itu luqatah. Atau tertinggal, orang pergi dia tinggal beg dia dekat airport contohnya. Itu luqatah. Ataupun ya macam ya, terjatuh, tertinggal, apa sajalah yang seumpama dengannya, maka ini dipanggil al-luqatah. Itu luqatah. Itu huwa ma dhalla an sahibihi. Iaitu apa yang tuannya kehilangan barang tersebut. Barang yang kehilangan daripada pemiliknya. Itu panggil luqatah. Jadi luqatah ni apa cerita luqatah? Jadi bolehkah kita ambil luqatah ni atau tak boleh ambil? Ini para ulama' dia detailkanlah masalah luqatah ni. Dia kata kalaulah benda yang tertinggal itu ialah binatang yang besar. Okey, binatang yang besar. Al-halatul ula iaitu binatang tu dia besar ataupun yang tak boleh apa dia orang binatang-binatang apa dia? Binatang-binatang kecil. Okey, binatang-binatang kecil tak boleh, binatang-binatang liar kecil tak boleh makan dia. Yang kecil, binatang liar kecil tak boleh memakan binatang liar kecil. Seperti unta. Okey. Seperti lembu yang besar. Okey. Kerbau. Okey. Yang ini tak boleh kita ambil langsung. Walaupun kita ambil untuk apa dia? Untuk menyimpannya dulu kemudian nak umumkan orang lain, tak boleh juga. Yang ni dia kena biarkan. Dia kena biarkan. Okey, sebab Nabi pernah kata malaka walaha. Ada orang tanya, ya Rasulullah, boleh tak kalau kita ambil ada satu unta tu dia berkeliaran, boleh tak kita ambil? Ya Rasulullah, Nabi kata malaka walaha, apa hal kamu? Kalau kamu rasa kamu nak ambil dia. Ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'. Maka bagi dia apa saja, dia air dia apa dia boleh bertibaran suka hati dia. Wa ta'kulu syajar, dia boleh makan daun-daun. Hatta yajidaha rabbuha, sehinggalah Tuhan dia pula pemiliknya, tuannya sehinggalah pemiliknya mengambilnya. Itu luqatah. Boleh. Yang ni yang pertama ni tak boleh ambil. Yang ni biar je. Seumpama unta ataupun yang besar-besar macam nilah. Itu biarkan, jangan ambil. Ustaz. Ya. Dekat YouTube ada orang beritahu yang Ustaz miss page 200. Oh, ada miss page 200 tinggal. Oh, saya skip Saya rasa yang apa akak ni ke akak rasanya dia bagi tahu yang Ustaz miss. Ustaz 200 ya? Ya. Sorry. Sekejap. Okey. Saya ada simpan. Last kali kelas bulan 10. Saya dah save ni. Oh, dah save Masih. Okey, mungkin akak tu dia termiss kelas juga. Tak apa Ustaz? Nampak ni, saya ada bookmark ni, nampak sebelah kiri ni. Okey, baik. 22 hari bulan 10 dekat sini. Saya stop. Okey, baik Ustaz. Afwan Ustaz. Saya sudah ni, saya rasa puan tu terlepas satu kelas kot. Mungkin lah. Mungkin jadi siapa yang terlepas satu kelas kot. Sebab saya bookmark, hari tu lepas habis kelas je, saya bookmark terus. Dekat sini, 22 hari bulan 10. Saya sentak ni. Barakallahu fiqh. Allah Ta'ala bagi kita.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Afwan, kat mana tadi? Dah lupa dah. Okey. Luqatah tadi. Okey. Pertama sekali, kalau barang tu barang yang besar lah, maksudnya binatang yang besar. Okey, binatang ternakan yang besar yang dia berkeliaran. Macam kat kampung-kampung kadang-kadang ini jumpa ada lembu berkeliaran apa semua, maka tak boleh kita ambil dia. Kecuali lah kalau lembu tu memberi ataupun binatang tersebut menyusahkan orang lain, membahayakan orang lain. Itu lain lah. Jadi dia ambil sebab faktor lain. Dia ambil sebab faktor untuk menjaga keselamatan. Faktor untuk menjaga keselamatan orang lain. Itu lain cerita. Katakanlah lembu mengamuk. Jadi pun orang kampung pun tangkap lembu tu. Itu isu lain. Yang ni isu dia kalau dia berkeliaran, boleh tak orang tu pemilik tu, orang yang menjumpainya, mengambilnya? Tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang itu yang pertama sekali. Okey, yang kedua pula. Keadaan yang kedua. Al-halatu thaniyah. Mana ni? Okey. Ayyakuna mimma yamtani'u min sigar. Yang kedua lah. Yang kedua iaitu ayyakuna al-malu dhal min sa'il al-amwal. Kan-nuqud wal-amti'ah wa ma la yumtana' min sigar sibah. Iaitu harta yang benda yang berharga tetapi nilai dia tak sebesar, atau bukan nilai, dia punya bentuk dia tu tak sebesar kambing, lembu, bukan kambing, lembu dan unta tadi. Misalnya kan-nuqud, seperti kita jumpa beg, wal amwal, harta, ataupun binatang-binatang yang kecil seperti ayam, kambing dan seumpama dengannya. Okey. Anak lembu. Okey, yang ni yang kecil-kecil macam ni. Okey. Boleh tak ambil? Okey. Yang ni pun kita kena detailkan kepada 3 keadaan, iaitu hayawanun ma'kul. Satu, binatang yang boleh dimakan seperti ayam, kambing. Okey. Yang ni boleh ambil. Maksud kalau berkeliaran, nampak seekor ayam berkeliaran, tak ada tuannya. Tengok dah berapa hari dia berkeliaran, dia tak ada tuannya. Boleh ambil tak? Boleh ambil. Tetapi bila dah ambil, okey, bila dia boleh ambil. Sekejap tuan-tuan. Sekejap. Okey tuan-tuan, yang okey tadi yang macam ayam, kita jumpa ayam ataupun seumpama dengannya yang boleh, yang halal dimakan dagingnya. Maka yang ni dalam 3 keadaan. Sama ada kita nak makannya, boleh. Maksudnya kita ambil ayam, kita boleh makan. Tetapi alaihi qimatuhu fil hal. Okey. Dia kena bayarnya kalau tuannya datang balik. Qimatuhu, alaihi qimatuhu. Katakanlah seekor ayam, harga dia berapa? Sekarang seekor ayam katakanlah RM18 kata seekor ayam. Maka dia kena bayar RM18 kalau tuannya datang. Bai'uhu, yang kedua, boleh juga bai'uhu wal ihtifadhu bi thamanihi. Dia jual benda tersebut dan kemudian dia simpan hasil jualan tu tadi untuk tuannya apabila tuannya telah datang. Okey, tuannya telah datang. Jadi kita simpan dulu. Boleh juga cara yang kedua ni. Okey. Yang ketiga, hifdhuhu wal infaq alaihi min malihi wala yamlikuhu. Ataupun yang ketiga ni dijaga sahaja ataupun dia infakkan, dia sedekahkan. Macam dia dah pegang, katakanlah dia dah jumpa satu dompet dah bertahun-tahun dah. Dia boleh menginfakkannya dan tidak dia milikinya. Namun dalam keadaan ini, tapi itu okey, itu barang yang kedua, barang kedua. Jenis yang ketiga pula iaitu benda yang cepat rosak. Benda yang cepat rosak seperti buah-buahan. Benda cepat rosak seperti buah-buahan. Buah-buahan yang ditinggalkan. Katakanlah contohnya,
kita pergi, katakanlah kita pergi ke satu tempat, terus ada orang tertinggal satu bekas buah. Kita pun tunggulah tengok, tak ada siapa pun. Tapi orang semua dah beredar dah. Maka boleh tak kita ambil? Iaitu boleh. Ma yukhsha fasaduhu kabitikh wa fakihah, seperti buah-buahan, betik. Wa yaf'al al-multaqitul al-ahadh limalikihi min akli wa daf'i qimati. Tapi sekali lagi, kalau dia dah makan, tiba-tiba tuan dia datang, dia kena bayar. Tapi dia kena bayar. Habis sekejap lagi kita balik. Tapi kita kena membayarnya. Kata kita ambil tembikai sebiji, kita ambil, lepas tu kita makan. Tuan dia datang, kita kena bayar. Kalau tuan dia datang sebelum kita makan, kita tanya dia, macam mana sifat buah-buahan yang kau tertinggal tu? Macam mana sifat dia? Dalam plastik tu ada oren 10 biji, ada tembikai sebiji, ada pisang satu sikat. Okey. Nah, dia pun sebut, dia sebut betul. Maka kita pun pulanglah kat dia. Okey. Ba'da ma'rifati awsafihi. Okey. Namun untuk ambil ini dia ada syarat-syarat dia. Okey, tadi kita cerita jenis-jenis barang dulu. Iaitu barang tadi, mula-mula barang yang besar, binatang-binatang yang besar. Yang kedua, apa dia? Binatang-binatang yang benda-benda yang bernilai atau binatang yang boleh dimakan. Yang ketiga, benda yang cepat rosak. Okey, itu dari segi jenis-jenis. Dari segi syarat-syarat dia pula. Okey, pertama dia kata, hendaklah yang pertama, dia tak boleh ambil kalau dia takut dia tidak boleh nak amanah. Kalau dia tak boleh nak amanah. Okay. Maksud tadi nak ambil, dia tak boleh nak amanah, tak boleh nak jaga benda tersebut. Sama ada kesibukan dia ke, ataupun dia pun tak ada kemampuan ke, ataupun dia takut dia termakan, terbelanja ke, apa semua, tak boleh. Yang kedua, bagi yang jenis yang kedua tu, yang barang yang bernilai tadi tu, dia kena umumkan. Dia kena umumkan di tempat umum, tempat awam, kecuali masjid. Masjid tak boleh umum. Okey. Dia kena umumkan di tempat yang awam. Seperti di pasar-pasar. Kalau zaman sekarang ni boleh lah. Katakanlah dia jumpa satu beg. Dalam beg tu ada RM10,000. Okey. Ada RM10,000. Kemudian dia terjumpa beg tersebut, maka boleh tak dia nak ambil terus? Tak boleh. Dia kena umumkan selama setahun. Dia kena umumkan selama setahun. Dan pada minggu pertama dia kena umumkan tiap-tiap hari. Pada minggu pertama dia kena umumkan tiap-tiap hari. Lepas habis minggu pertama dia dah umumkan tiap-tiap hari, minggu-minggu yang seterusnya itu dia cukup untuk umumkan berdasarkan uruf masyarakat lah, seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, atau masukkan dalam surat khabar ke, letak dalam iklan kan, bahagian-bahagian iklan tu. Okey. Bahagian-bahagian tempat orang, apa, iklan pekerjaan lah, iklan macam-macam dalam surat khabar tu boleh diiklankan kalau dia mampu lah untuk nak mengiklankannya dalam surat khabar. Surat khabar pun kena bayar tak silapnya kan. Kalau tak mampu nak macam tu, cukuplah dia pergi ke balai polis, dia letakkan apa, ataupun dia letakkan tempat-tempat umum benda tersebut. Tapi mesti dia umumkan, dan dia kena tahu sifat tu betul-betul. Dan yang ketiga, bagi orang yang nak gunakan tadi, macam katalah kambing tadi kan yang hilang, dia nak makan tadi. Dia nak makan, kemudian nanti nilai dia tu dia akan dibayar kepada tuannya balik kalau jumpa, betul tak? Okey. Nak makannya dan nilai tu dibayar kepada tuannya. Maka sebelum dimakan, sebelum dikonsum benda tersebut, dia kena pastikan dulu sifat benda tersebut. Kambing tu macam mana rupa dia, janggut dia macam mana, color dia macam mana. Di zaman sekarang ni tak ada masalah, kita boleh ambil gambar terus. Di zaman dulu mungkin susah. Tapi kalau katalah tak ada kamera, maka dia kena pastikan sifatnya betul-betul, supaya nanti bila tuan dia datang, dia kata, saya ada kehilangan kambing bila? Ada 6 bulan lepas. Ya ke? Kalau saya dah makan lah. Tapi boleh tak tuan sifatkan kambing tuan macam mana? Jadi kalau dia
Kalaulah dia bagi sifat tu lain daripada apa yang kambing dia tu, maka tak perlu bayar kat dia. Dia amanah. Okey. Kita kalau kambing yang kita sembelih tu kambing hitam, rupanya apa dia? Yang dia bagi tahu kambing tu warna coklat. Ya, tak boleh. Jadi kesimpulan dia, barang luqatah ni, okey, seterusnya pula, kalau benda tu benda yang nilainya sedikit, terlampau sedikit, seperti RM5, okey, RM10, ikut uruf masyarakat. Uruf masyarakat tu sikit macam mana? Sikit tu mungkin RM30, sikit lagi. Yang banyak tu macam 100. Uruf masyarakat. Ini kita kena kembalikan kepada mufti lah. Okey, kembalikan kepada mufti. Uruf masyarakat kita ni sikit ni macam mana? Biar kerajaan yang declare sikit tu macam mana. Kalau luqatah tu sikit tu macam mana. Jadi tapi kalau yang pasti macam RM5 dia jumpa tepi jalan, boleh ambil tak boleh ambil? Tak ada masalah. Okey. Yang benda tersebut. Jadi tak, kalau kita biarkan pun tak ada masalah. Kita kata bukannya wajib ambil. Dia boleh ambil. Jadi kesimpulannya, kalau kita jumpa barang yang tertinggal ni, luqatah ni, yang pertama, apa? Yang ni perkara-perkara yang kita mesti buat. Yang pertama iaitu dia, bila kita jumpa, jangan kita ambilnya melainkan kita dah tahu bahawa diri kita ni amanah. Dan kita mampu menjaganya dengan baik. Dan kita boleh mengiklankannya. Okay, bin lidak. Jadi nak iklankan tadi, yang tu jenis yang kedua tu tadi. Jenis yang kedua tu kena iklankan. Tadi saya sebut jenis pertama, biarkan. Binatang yang pertama tu kena biarkan, binatang yang besar-besar, biarkan. Yang kedua, kalau dia ambil, dia kena iklankan. Tadi barang yang bernilai tadi. Harta, duit, ataupun binatang-binatang yang kecil yang boleh dimakan macam ayam tadi tu. Dia kena umumkan. Dia tak boleh makan begitu saja. Maksudnya yang boleh konsum tu lepas dia dah umumkan. Tayyib. Hatta ya'thuru ala sahibiha wa man la ya'man nafsahu 'alayha. Siapa yang tak mampu nak menjaganya, lam yajuz lahu akhdhuha. Maka tak boleh dia ambil. Fa in akhadhaha fa huwa kal ghasib. Kalau dia ambil juga, maka seumpama dia ni orang yang rampas satu orang lain. Li'annahu akhadha mala ghairihi 'ala wajhi la yajuz lahu akhdhihi. Kerana dia mengambil harta tersebut dalam keadaan dia tak layak untuk mengambil. Okey. Yang kedua, bila dah ambil pula, dia kena tengok sifat-sifat benda tersebut dengan detail. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, hendaklah kamu ketahui sifat dia, wika'uha wa dharfiha, biwi'aiha wa dharfiha. Dia kena tahu kalau bekas tu, bekas beg, katalah beg tu kamu kena tahu beg tu warna hitam, bekas rupa dia macam mana, brand apa dan seumpama dengannya. Itu kena detail. Okey. Wal murad, dan juga kalau dia kain ke ataupun ada koyak-koyak ke, itu pun dia kena tahu juga, kena detail. Wal murad bi waqa'i ma tushad biha. Jadi kerana Nabi SAW menyuruh perkara tersebut, ini wajib. Okey. Yang ketiga, dia kena buat apa? Dia kena umumkan haulan kamilan, sama setahun. Okey. Dan umumkan dekat pasar-pasar, dan juga di pintu-pintu masjid. Maksudnya sebelum orang masuk masjid diumumkan. Tapi masuk dalam jangan. Masuk dalam Nabi kata, barang siapa yang mengumumkan barang yang hilang dalam masjid, Nabi kata falyaqul la raddaha Allahu alaik. Semoga Allah Taala tak kembalikan barang tersebut kepada kamu. Dan kemudian kalau datanglah orang yang memintanya dan dia mensifatkannya dengan apa yang disifatkan, maksudnya dia sebut sifat-sifat barang yang hilang tu dengan detail, maka wajib dia kembalikan tanpa perlu dia buat angkat sumpah ke, tak perlu. Tak perlu kena buat satu perjanjian sumpah, tak perlu. Cukup sekadar untuk kita bagi. Okey, kalaulah lepas tahun, lepas dah umumkan setahun tadi, okey, takun mulkan liwajiliha, maka dia akan jadi milik orang yang menjumpainya. Lakin yajib alaihi qabla at-tasarruf fiha dhabtu sifatiha. Tetapi sebelum dia nak gunakan tadi, saya sebut tadi kan, dia mesti pastikan sifatnya. Bihaitsu law jaa sahibuha fi ay waqtin. Iaitu, kalaulah tiba-tiba tuan dia datang dan dia sebutkan, maka dia kena kembalikan barang tersebut ataupun dia kena kembalikan nilainya. Illam takun mawjudah. Kalau tak ada barang tersebut, yang dia gunakan. Okey, jadi yang ni kesimpulan ahkamul luqatah. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Kalau benda tu yang
benda yang sikit sangat nilai dia, lekeh sangat nilainya, bukan lekeh lah kata, nilai ni terlampau kecil, RM5, RM10, RM15, maka yang tu ambil je lah. Okay? Kalau benda tu ada nilai, macam kambing, seekor kambing. Seekor kambing tu harga dia dekat RM1,000 kat tu. Sekarang ni harga seekor kambing bukannya murah. Okay? Harga seekor kambing RM800. Okay? Ataupun yalah, bag yang ada duit dalam tu, wallet yang ada RM500-600 dan RM300-400 atau seumpama dengannya, maka yang ni dia kena umumkan selama setahun. Diumumkan selama setahun. Yang ketiga, benda yang cepat rosak. Macam tadi lah, buah tembikai, anggur dalam satu bekas. Takkan nak umumkan setahun. Umumkan setahun, habislah. Minggu, 2 minggu, sebulan dah rosak dah benda tersebut. Maka yang ni dia boleh terus makan. Dan kemudian dia kena bayar kalau orang tu datang. Kalau orang tu datang, kembali balik. Okey? Okey, itu cerita ahkamul luqatah secara umum, tuan-tuan. Tetapi dalam isu ni dia ada satu lagi benda yang lebih khusus. Iaitu apakah ahkam luqatah di Mekah? Di Mekah dan Madinah. Yang ni yang Nabi kata, wala yultaqatu saqituha illa man arrafaha. Tidak diperbolehkan mengambil barang temuan yang terjatuh di Mekah. Tidak sedikit, tidak banyak. Kena biar je. Yang ni beza dia. Tidak sedikit, tidak banyak. Kita kena biar je. Melainkan betul-betul orang tu nak ambil, memang dah tak ada orang kat kawasan tu, dia ambil untuk nak umumkan. Tapi masa tengah orang ramai tu nampak beg, tak boleh dia ambil. Kalau macam tu banyaklah luqatah kan. Kalau kita tengok dekat pintu Masjid Nabawi tu, kadang-kadang orang dari jauh tu dia suka gantung-gantung beg dia banyak-banyak sebelum masuk masjid. Kalau lah kita pakai kaedah tadi, oh ini semua orang tertinggal beg ni, dia sapu semua beg tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita semua makruf bahawa dekat Makkah dengan Madinah ni tempat orang terlampau ramai berkumpul, dan orang yang macam-macam, orang yang musafir dan orang yang tak musafir, dan ada orang yang tak ada hotel, ada orang yang ada hotel, ada orang yang macam-macam. Bila keadaan macam-macam tu, kadang-kadang dia nak pergi toilet, dia letak dulu beg tu kat tepi. Jadi kita tak boleh kata, tak ada tuan beg ni, luqatah, ambil. Tak boleh. Itu bezanya kalau dekat tempat yang lain. Tempat yang lain. Sebab itulah dia kata sini, pada lafaz yang lain, tidak dihalalkan mengambil barang yang terjatuh di Mekah kecuali bagi yang hendak mengumumkannya. Illa man arrafaha wala tahillu lisaqitatuha illa limunshidin, untuk orang yang nak mengumumkan. Hadis tersebut menunjukkan bahawa barang temuan di tanah haram tidak dapat dimiliki bagaimanapun juga. Maksudnya tak ada isu nak umum setahun-setahun tu, tak ada. Maksudnya kalau katakanlah kita jumpa beg, katakanlah memang ada orang dah tinggalkanlah, katakanlah kita masa tu kita dekat Arafah, katakanlah kat Arafah. Orang semua dah keluar daripada Arafah. Kan? Dah habis dah. Boleh tak ambil? Tak boleh ambil juga. Melainkan kalau kita nak bagi, nak umumkan kat orang. Itu je. Kalau tidak, biarkan. Kecuali ustaz nak bersihkan. Itu isu lain pula. Kalau macam dia tinggalkan dekat depan pintu Masjid Nabawi. Biasa tak tengok. Banyak beg-beg tinggal. Lepas tu berapa lama, orang tu tukang bersih tu dia akan tolak. Dia akan tolak ke satu tempat. Dia kumpulkan satu tempat dah. Dia tinggalkan kat situ. Dia tak boleh ambil bawa balik. Okey, sebab tu kat sini dia kata, hadis tersebut menunjukkan bahawa barang temuan di tanah haram tidak dapat dimiliki bagaimanapun juga dan tidak diperbolehkan untuk diambil kecuali untuk tujuan mencari tahu pemiliknya, bukan tujuan untuk dimiliki. Nampak? Kat sini beza dia. Tak boleh dimiliki. Jika tidak, perkhususan Makkah dengan hal itu tidak akan ada faedah sama sekali. Okey. Okay, maksudnya kalau lah tak ada, kalau lah arahan ni kan, wala yultaqat ni, itu maksudnya sama juga dengan macam dekat luar, maka arahan ni tak ada faedah lah. Itu menunjukkan bahawa arahan ni, larangan Nabi ni, wala yultaqat ini menunjukkan bahawa dekat Mekah dia lain hukum dia. Lain hukum dia. Tak boleh kita ambil barang itu untuk dimiliki. Katakanlah dekat Mekah kita terjumpa orang terjatuh jam. Jam tu pula apa dia, jam yang mahal punya harga kan, Patek Philips, Patek Philips tu kan, harga dia puluh ratus ribu pun ada.
Jadi dia jumpa jam tersebut, kemudian boleh tak dia buat macam biasa, dia umumkan setahun tak jumpa kemudian dia ambil? Tak boleh, dekat Mekah lain. Dekat Mekah hukumnya lain. Tidak diambil. Telah terjadi perbezaan pendapat berkenaan dengan itu, namun ada khilaf dalam masalah ini. Malik dan Abu Hanifah mengatakan barang temuan di luar tanah haram dan di dalam tanah haram hukumnya sama. Ini mazhab Maliki dengan Hanafi. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat daripada Ahmad dan salah satu pendapat daripada pendapat Asy-Syafi'i. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Ahmad mengatakan dalam riwayat yang lain dan Asy-Syafi'i pada pendapat lain kata tidak diperbolehkan mengambil barang temuan tersebut untuk tujuan dimiliki. Hanya diperbolehkan untuk menjaganya hingga ditemukan pemiliknya. Maksudnya kalau kita ambil jam tersebut, kita ambil hanya untuk jaga je. Tak boleh kita miliki benda tersebut. Apabila seorang mengambil barang temuan tersebut, dia harus mengumumkan terus menerus hingga pemiliknya datang. Maksudnya kena simpan. Tak boleh. Dia tak ada isu setahun lepas tu boleh dimiliki. Tak. Pendapat ini merupakan pendapat Abdul Rahman bin Mahdi dan Abu Ubaid Qasim bin Salam. Pendapat inilah yang tepat dan hadis tersebut dengan tegas menyebutkannya. Jadi kesimpulannya, kat sinilah beza ahkamul Luqatah Makkah dengan Madinah. Makkah, bukan Madinah, Makkah, tanah haram Makkah. Tanah haram Makkah, bukan tanah haram Madinah. Tanah haram Makkah. Iaitu kita tak boleh ambil. Kalau nak ambil juga untuk umumkan sahaja. Untuk mengumumkan sahaja. Dan kena umumkan sampai bila-bila. Sampai tuan dia datang. Kalau tuan dia tak datang, sampai waris dia datang. Sampai tak datang, sampai bila-bila. Dia tidak boleh dimiliki. Sebab itulah kalau orang tanya ustaz, kalau jumpa barang-barang ni, saya kata bagi kat polis je lah. Dia kata, kalau tak boleh percaya ustaz, kalau tak boleh percaya, tuan boleh percaya diri tuan sendiri. Tuan dah balik Malaysia, tuan boleh umumkan dekat Malaysia. Kata kalau barang tu tinggalan orang Pakistan, kita nak pegang amanah tu sampai bila-bila. Tak berani kita. Betul saya kata jangan. Baik bagi polis je. Habis kita. Okey. Baik kita beri polis sahaja. Okey, kalau kita takut, yelah, kalau dibiarkan, kata kalau kita jumpa 1 jam. Okey. Dekat dalam bas, katalah dalam bas kita pergi kan, kita pergi umrah apa semua, dalam bas kita jumpa jam. Kalau biarkan, takut nanti orang lain ambil. Jadi kita pun ambil untuk nak umumkan. Dan kita tak mampu nak umumkan, kita bagi polis. Habis kita. Khalas. Atau bagi ada pejabat, ada maktab maktab apa tu, barang-barang yang tinggal, ada pejabat untuk barang-barang yang hilang. Ada pejabat di Masjid Haram tu, satu bahagian itu untuk barang-barang yang hilang. Ada barang-barang berharga yang hilang ada. Masjid Haram pun ada juga. Okay? Ada juga. Cuma beza ni dia tak jumpa imam lah, tak ada jumpa Sudais. Imam Sudais ni sejumpa barang hilang, itu lain cerita lah. Kita jumpa pegawai dia. Okey. Pandangan ini jadi al-munshid dan adalah al-mu'arrif yang mengumumkan. An-nashid atau al-talib iaitu yang mencari. Dan tadi perkataan idahatul nashidil munshidi. Seorang pencari menerangkan kepada yang mengumumkannya, pengumum. Abu Daud telah meriwayatkan dalam sunannya bahawa Nabi SAW melarang mengut barang temuan dari orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sebab tu dapat yang afdalnya ialah kita biarkannya. Ibn Wahab mengatakan yakni meninggalkannya di tempatnya. Sehinggalah pemiliknya menemukannya. Dan ini lebih baik. Cuma kita tadi kita takut kalau barang tu dia diambil oleh pencuri apa semualah. Tapi kalau sebenarnya kalau dibiarkan itu lebih baik. Sebab tu kita kata jangan ambil. Itu lebih baik. Yang saya kata boleh ambil untuk mengumumkannya bila masa. Bila kita dah tahu dah keadaan dah pasti, tengok macam dah tak ada orang. Kan? Dah orang dah tinggalkan kawasan tersebut. Contohnya, orang dah balik apa semua, katakanlah, itu boleh kita ambil untuk mengumumkan sahaja. Untuk mengumumkan. Dia pun syidin tadi. Hanya untuk mengumumkannya sahaja. Ataupun untuk milikinya tidak benar. Kalau kita tak selamat, pertama jangan ambil langsung. Biar je kat situ. Macam beg apa semua. Biar je kat situ. Dan ini memang telah terjadi pada abang ipar saya sendiri dulu. Dia pergi dekat satu tempat, dia ambil wuduk. Jam dia tertinggal. Jam kahwin. Jam dia kahwin.
berpuluh-puluh ribu juga harga dia. Dia tertinggal kat tempat wuduk. Kemudian dia pun patahlah, lepas tu kita pergi, dia nak naik ihram tak silap saya. Dekat Tanaim. Dekat Masjid Aisyah. Tanaim lah, Masjid Aisyah Tanaim lah. Okay. Kemudian dia pun pergilah. Dah on the way balik, nak pergi umrah, dah nak umrah tu, nak tawaf tu, teringat Allah, jam tertinggal. Dia patah balik. Dia tengok kat toilet yang sama, dekat tempat yang sama, jam tu masih lagi ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab tu kita kata yang ni untuk special dekat tanah Mekah dengan Madinah. Barakallahu fikum. Jadi satu kata Syekh kami, kata Ibn Taymiyah, kata Ibn Qayyim, Syekh kami Ibn Taymiyah katakan ini termasuk di antara keistimewaan Mekah dan Mekah. Perbezaan antara Mekah dan negeri-negeri lain adalah masalah tersebut adalah bahawa kaum muslimin akan berpencar menuju ke negeri yang berbeza, sehingga tidak memungkinkan pemilik barang hilang untuk mencari dan menanyakan barangnya yang hilang. Berbeza dengan negeri selain Mekah. Ini point dia. Poinnya apa dia? Iaitu katakanlah kita orang Malaysia, kita pergi ambil juga. Kononnya niat nak umumkan, nak jaganya. Kita dah balik Malaysia, pemilik tu rupanya orang Pakistan, negeri Pakistan. Macam mana kita nak umumkan tu? Sekarang kita nak umumkan satu dunia. Tak logik. Betul, kita bagi polis tu lagi baik. Kenapa barang sangat berharga. Satu beg tu ada, katakanlah, beg ada puluh-puluh ribu ringgit dalam satu beg. Biasanya orang Mekah ni terus sekali yang untuk yang Mataif ni kaya-kaya tuan-tuan. Yang buat bisnes, buat umrah ni. Dia jual kambing tu, bayar cash tu, duit tu dalam beg puluh-puluh ribu tu. Okey. Katakanlah hilang, terjumpa beg tu. Kalau kita biarkan nanti, yalah, bahaya. Kita pun bagi polis. Jadi barakallahu fiik. Jadi untuk tujuan ni untuk diumumkan. Walaupun lebih afdal, jangan ambil langsung. Kita biar je, lantak dia. Jangan buka pun. Bila buka dah tahu nilai kan, kita lagilah nak. Lagi takut kan, risau. Baik kita biarkan sebegitu sahaja. Bagi tuannya sampai tuannya datang balik untuk mengambilnya. Okey, selesai masalah. Itu masalah luqatah. Seterusnya pula. Sambungan lagi ucapan Nabi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain. Imma an yaqtula wa imma an ya'khudha diyah. Dan bagi siapa yang menjadi korban pembunuhan, maka dia berhak memilih antara dua pilihan. Apakah membalas bunuh ataupun memberi diyat. Ini masalah mangsa kepada pembunuhan, maksud waris kepada orang yang dibunuh. Jadi dalam Islam, waris yang dibunuh ni diberi pilihan sama ada nak bunuh balas. Ataupun dia boleh ambil diat. Diat tu 100 ekor unta. Hadis ini menunjukkan bahawa wajib bagi seorang yang dengan sengaja membunuh. Okey. Iaitu melainkan salah satu daripada dua sanksi. Dia kena buat hukuman dua. Sama ada dia qisas atau membayar diat. Dalam masalah ni ada tiga pendapat. Pendapat pertama, bahawa yang wajib adalah salah satu dari dua hukuman tadi. Qisas atau bayar diat. Dan bagi wali korban, iaitu yang terbunuh, dapat memilih 4 pilihan. Memberi maaf dengan cuma-cuma, percuma. Dia nak maafkan saja. Yes, boleh. Ini pertama sekali. Allah Ta'ala kata Quran, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Sebab ada dia nak maafkan secara ma'ruf macam tu saja, ataupun dia nak dimaafkan bersama dengan diat. Ini pilihan kedua pula. Memberi maaf dengan diat. Atau qisas. Qisas bunuh balas lah.
Pada tiga pilihan ini tidak terdapat perbezaan pendapat dalam memilihnya. Jadi boleh pilih. Keempat, berdamai dengan meminta nilai yang lebih besar daripada diat. Ini settle lower court. Pada pilihan ini terdapat dua pandangan. Boleh tak settle luar. Pendapat yang paling popular dalam mazhab adalah pembolehannya. Pembolehan mazhab Hanbali dalam mazhab ni sebab Ibn Qayyim asal mazhab Hanbali. Pandangan yang kedua, tidak ada pemberian maaf dengan menilai nilai harta selain diat atau yang selain atau lebih sedikit nilainya. Maksudnya kalau kita settle luar, boleh kita maaf dengan syarat kau kena bayar aku 200 ekor unta, lebih dari diat. Dia kata pendapat yang kedua iaitu tidak ada pemberian maaf dengan memberi nilai harta selain diat atau yang lebih sedikit pendapatnya. Pendapat inilah yang lebih tepat dilihat dari segi dalil. Nampak tak? Apabila dia menerima diat maka sanksi qisas telah gugur dan yang menuntut tidak lagi berhak memiliki setelah itu. Pendapat ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat daripada Malik. Nah, pendapat yang kedua bahawa keharusannya adalah qisas itu sendiri. Yang mesti itu ialah qisas. Itu yang kedua. Anna mujibul qaud ainan. Bukan keharusan ni. Kalau tuan-tuan baca keharusan ni macam harus je. Maksudnya bahawa wajibnya adalah qisas itu sendiri. Tidak diperbolehkan memberi maaf dengan menerima diat kecuali si pelaku merestuinya. Apa si pelaku pula ni? Nah, betul. Si pelaku. Arjani. Okey. Apa isu kedua ni? Okay. Kalau kita kena baca sampai habis dulu. Apabila wali tersebut beralih meminta diat, namun si pelaku tidak merestuinya, maka bagaimanapun juga tetap diberlakukan qisas. Pendapat inilah pendapat Malik di dalam riwayat lainnya dan Abu Hanifah. Apa pendapat yang kedua ni? Pendapat kedua ni, orang yang betul-betul tegar lah. Dia kata macam ni, kalaulah orang tu dibunuh, si pembunuh tu telah membunuh seorang lelaki. Kemudian waris tu kata, kami tak nak qisas, kami nak diat. Kami nak diat, kami tak nak qisas. Boleh tak? Tak boleh dia kata, melainkan dengan redha si pembunuh tu. Redha si pembunuh pula maksudnya kalau si pembunuh kata aku tak nak bayar, maka aku nak dihukum bunuh sebab dia rasa bersalah sangat. Jadi dia layak untuk dihukum bunuh, katakanlah. Maka dia pendapat kedua kata dia di atas si pembunuh tu. Bagi si pelakunya tidak melukai, maka tetap dilakukan qisas. Maksudnya kuasa tu bukan pada waris. Kalau ikut pendapat Ibn Qayyim ni, pendapat kedua ni bukan pada si waris. Pendapat yang ketiga bahawa kewajipannya adalah qisas itu sendiri dan bolehnya memilih antara qisas dan memberi diat walau si pelaku tidak merestuinya. Okey, pendapat ketiga ni kata apa? Tengok bahasa Arab dia. Anna mujibahul al-qawad. Al-qawad maksudnya qisas lah. Ainan, secara fardu ain. Ma'at takhyir, boleh takhyir bainahu wa bainad diyah. Boleh pilih antara diat dengan juga bunuh balas. Wa illam yardal jani, walaupun orang yang buat orang yang melakukan kesalahan tadi itu dia tak memilih. Fa idza afa 'anil qisas ila diyah, kalaulah dia menukarnya dari qisas kepada diat, fa radiyal jani fala iskal, maka dan pembunuh tu yang melakukannya itu dia menerimanya, maka tak ada masalah. Wa illam yarda,
Kalau dia tak redha, falahul audu ila al-qisas ainan, maka dia kenakan hukum qisas ainan, secara qisas secara pasti. Fa in afa anil qawadi mutlaqa fa in qulna al-wajib ahdu syai'ain falahu diyah wa in qulna al-wajib al-qisas ainan saqata haqqahu minha. Okey, walau walinya menerima maaf. Okey. Namun jika si pelaku tidak merestuinya, maka kembali kepada hukum qisas. Maka ini diberi pilihan. Ini diberi pilihan. Tapi kalau dia tak nak, dia nak kena hukum bunuh tak? Kena qisas juga. Walau walinya menerima maaf dari pemberlakuan hukum qisas secara mutlak. Walaupun walinya menerima maaf. Maksudnya kata wali kata tak apalah, bayar diat je lah. Tak, aku nak hukum bunuh juga. Maka dia kena hukum bunuh. Apabila kita mengatakan bahawa yang wajib adalah salah satu dari kedua pilihan tersebut, maka dia berhak menerima diat. Dan jika kita mengatakan bahawa yang wajib adalah qisas, maka haknya untuk menerima diat telah gugur. Maka yang ini beza pendapat ketiga dengan pendapat yang kedua. Pendapat kedua kata kalau aku nak qisas juga. Dia kata kalau saya nak diat, tak ada. Qisas hukum bunuh. Maka yang kedua tu tak ada pilihan untuk wali. Okey, yang ketiga pula, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga pula, iaitu dia boleh pilihan antara diat dengan qisas. Beza yang pertama boleh maaf, boleh diat, boleh qisas. Pendapat ketiga ni hanya diat dengan qisas sahaja. Pendapat kedua ni ketiga ni hanya diat dengan qisas sahaja. Dan pendapat ketiga dia pula, dia kata kalau yang pembunuh tu tak nak bayar diat, yes, dia kena hukum qisas. Bukan, maksud dia tak boleh wajibkan. Maksud dia tak boleh kata, tak nak, kami tak nak qisas. Kami nak kamu kena bayar diat juga. Tapi ala kulli hal, pendapat 1, 2, 3 ni kembali kepada pemimpin. Apakah undang-undang yang telah dicetakkan oleh pemimpin kat negeri tersebut? Dia nak ambil mazhab yang mana? Nak ambil mazhab yang mana? Bukan kita yang tentukan. Tapi malangnya perbincangan ini tak relevan kat Malaysia. Sebab kita bukan tak relevan lah. Maksudnya, kat Malaysia ni dia tak laksanakan undang-undang. Allah musta'an. Kita suka lagi pakai undang-undang kufar yang taghut, yang mentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala kata apa? Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah Ta'ala, takkah kamu lihat kepada orang-orang yang yaz'umun, yang mendakwa mereka itu beriman kepada kitab yang turunkan kepada engkau, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, wahai Muhammad. Mereka dakwa macam tu. Tetapi mereka yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mereka nak berhukum dengan hukum taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan mereka itu diperintahkan untuk kufur dengan hukum tadi, untuk menolak hukum tadi. Wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan nak mereka itu sesat. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, bila dia katakan kepada mereka, marilah kalau kita ikut Quran dengan kitab Al-Quran dan Sunnah, kita guna hukum Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kamu lihat orang yang munafik itu akan halang kamu dengan sehabis-habisnya. Itu orang yang ada penyakit dalam hati, kata Allah Ta'ala. Kisah dia apa? Kisah dia bila seorang munafik, dia bergaduh dengan seorang, ada perselisihan dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi itu kata, jom kita jumpa Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah kita. Kata orang munafik itu, tak, jom kita jumpa pemimpin kamu, Ka'ab al-Ashraf. Jadi kita jumpa dengan pemimpin Yahudi untuk selesaikan masalah ni. Nampak? Yahudi tu nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Yang orang munafik ni yang nak jumpa Yahudi. Sebab apa? Dia tahu
Kalau dengan Nabi Muhammad SAW dapat keadilan, Yahudi yang menjadi mangsa dalam kes tu Yahudi, munafik yang tipu Yahudi tu. Namun si munafik itu kata kalau pergi Yahudi, dalam hati dia kata dia boleh merasuah Yahudi tadi untuk menyokong pendapatnya. Allahul Musta'an. Lepas kita sedih dengan apa yang berlaku di negara-negara Teluk. Seperti UAE dan seumpama dengannya sekarang yang menukar undang-undang mereka kepada undang-undang Taghut. Dengan alasan kononnya nak menampakkan Islam ini agama yang tasamuh, agama yang tolerance. Allahul Musta'an. Jadi, Alhamdulillah, jangan sokong apa saja usaha untuk menggunakan hukum kufar. Itu tanda munafik. Bahkan itu antara perkara yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dengan beriktikad bahawa boleh berhukum dengan hukum tersebut, atau beriktikad bahawa harus atau lebih baik boleh berhukum dengan hukum tersebut, maka kufur dia, keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, jadi ada isu seterusnya pula. Jika ada yang mengatakan, bagaimana pendapatmu jika pelaku pembunuhan tersebut meninggal dunia? Macam mana pula? Tadi kita nak qisas kan? Nak hukum qisas. Kita nak bunuh balas. Tengok dia dah mati dulu dah. Mati sakit jantung dalam penjara. Sebentar nak tunggu qisas tu. Jadi macam tak acik lah. Macam tadi nak hukum qisas. Tengok dia dah meninggal dulu. Maka dia tak kena hukuman. Yang pertama dia kata diat telah gugur. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Dan menurut mereka yang wajib adalah qisas. Dan pemberlakuannya telah sirna, telah hilang dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan mati tadi. Serupa jika seorang hamba saya melakukan kejahatan, maka kejahatan hamba saya tersebut tidak beralih kepada tuannya. Berbeza halnya dengan rosaknya barang jaminan bersamaan dengan meninggalnya si penjamin. Kerana hak pemilikannya tidak menjadi gugur selama masih dalam tanggungan penjamin dan yang menjaminkan. Maka tidak menjadi gugur hanya dengan rosaknya barang jaminan. Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahawa diat haruslah dibayarkan oleh ahli warisnya. Ini mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau ada pembunuh tu, dia nak kena qisas. Kemudian dia meninggal, maka waris kena bayar diat. Dan inilah yang diambil oleh banyak negara, pendapat ini. Dan terdapat uzur dalam menerapkan hukum qisas namun tidak menggugurkannya, maka harus dikeluarkan diat. Jadi siapa yang keluarkan diat? Ahli waris korban kena keluarkan diat. Dan harus dibayarkan, dan harus dibayarkan tidak serna selesai. Jadi kewajipan pembayaran itu tidak hilang sebegitu saja, sia-sia saja. Jika ada yang mengatakan, bagaimana pendapat kalian seandainya dia, wali korban telah memilih qisas tetapi kemudian dia beralih memilih diat? Apakah diperbolehkan baginya? Ini isu seterusnya pula. Kalaulah memang si wali tu, wali kepada si mati, waris kepada si mati, yang memang memilih untuk qisas, boleh ke dia tukar selepas dah meninggal? Dah meninggal, kita tukarlah. Jadi ahli waris kepada si pembunuh pula, dia akan kata, si pelaku tadi, dia akan sebut, kata, mana ada kamu dah pilih qisas. Maksudnya si waris tu sini yang pilih qisas. Kami mengatakan pada masalah dapat dua pendapat. Pertama, dia boleh melakukan hal itu kerana sanksi qisas lebih berat. Kerana hukuman qisas lebih berat sehingga dia diperbolehkan untuk beralih kepada hukuman yang lebih ringan. Maksudnya pendapat yang pertama boleh dia tukar. Maksudnya kalau dia meninggal sebelum dia kena hukum qisas, boleh dia tukar daripada qisas kepada kepada diat. Pendapat yang kedua, dia tidak diperbolehkan melakukan itu kerana ketika memilih qisas, dia telah menggugurkan hukuman diat dengan pilihannya tersebut bagi pelaku.
Maksudnya kalau pelaku tu yang sendiri yang pilih untuk qisas, lepas tu dia mati sebelum qisas, maka waris kena bayar diat. Tapi kalau waris si mati yang memilih untuk diat, untuk qisas, kemudian dia mati, maka dia kata tak boleh. Sebab kamu sendiri dah pilih untuk qisas. Dan dia tidak boleh kembali kepada diat setelah dia sendiri menggugurkannya. Jadi mana pendapat pertama, kedua? Pendapat pertama tu yang Masya Allah, pendapat Syafi'i itu lebih kuat lah. Sebab sekurang-kurangnya ahli waris tu mendapat pembelaan. Sebab kadang-kadang si pembunuh ni dia dah bunuh beratus-ratus orang, kemudian dia tembak diri dia pun sekali habis. Senang lah kamu. Kan? Jadi tak terbela orang yang pembunuh tadi, yang dibunuh, waris pembunuh tadi. Jadi waris orang yang dibunuh tadi, maka pendapat pertama tu lebih kuat. Jika ada yang mengatakan, pendapat Syafi'iyah lebih kuat dalam masalah ni. Jika ada yang mengatakan, bagaimana engkau menjelaskan hadis barang siapa membunuh dengan sengaja hendaklah dikenakan hukum qisas. Jadi isu lain pula, iaitu kalau siapa yang membunuh dia kena hukum qisas, tak boleh tukar boleh diat. Jawabnya bahawa antara kedua hadis tersebut tidak terdapat kontradiksi sama sekali. Hadis ini menunjukkan wajibnya qisas atas seseorang yang membunuh secara sengaja. Sedangkan sabda beliau SAW, dia boleh memilih salah satu dari dua pilihan, menunjukkan bahawa pemilihan yang diperbolehkan baginya adalah antara menunaikan kewajipan tersebut atau mengambil gantinya, iaitu diat. Lantas di manakah terjadi pertentangan? Maksudnya tak ada pertentangan sebenarnya. Boleh pilihan diat dengan qisas ni. Hadis ini semisal dengan firman Allah Ta'ala telah diwajibkan bagi kalian qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Namun ayat ini tidak menafikan bahawa seorang yang berhak menuntut sanksi qisas tersebut untuk milih antara diwajibkan baginya atau penggantinya. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya adalah orang yang membunuh bagi si waris itu dia boleh, dari kesimpulan apa? Dia boleh memilih yang rajih dalam mazhab Syafi'i, iaitu dia boleh pilih sama ada nak maafkan atau jatuhkan hukuman qisas ataupun maaf dengan diat. Maaf dengan diat. Maksudnya dengan tebusan. Kalaulah dia meninggal sebelum, katakan dia pilih untuk qisas, kemudian dia meninggal sebelum dikenakan hukum qisas, maka dia boleh tukar kepada diat. Dan diat ni siapa yang bayar? Waris kepada si penjenayah tadi yang kena bayar. Waris kepada si penjenayah tadi yang kena bayar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Seterusnya, sabda beliau SAW, kecuali idkhir. Yang ni tadilah, iaitu Nabi SAW, dia terkait dengan isu sebelum ni. Nabi SAW melarang kita mencabut rumput-rumput, memetik daun-daun pokok, kecuali bagi, kita bincangkan sebelum ni, kecuali bagi pemilik tanah yang memang telah bercucuk tanam. Itu bolehlah. Tapi kalau orang lain yang datang luar, yang datang memang nak pergi haji atau nak pergi umrah, okey, maka tak bolehlah dia nak petik-petik saja-saja. Okey? Kecuali idkhir. Kecuali al-idkhir. Idkhir ni sejenis tanaman yang ditanam oleh orang-orang Arab dulu, atau memang dia tumbuh secara semula jadi, yang digunakan untuk membersihkan, ejen untuk membersihkan, untuk mewangikan. Yalah, zaman tu bukan dia. Sabun tak ada tersebar macam zaman sekarang. Kita zaman sekarang, sabun tu memanglah macam-macam brand lah. Macam-macam jenis. Bahkan rumah kita macam-macam sabun. Sabun basuh pinggan, sabun mandi, shampoo, conditioner, sabun tangan, sabun buah-buahan, sabun botol budak, macam-macam. Semua ada sabun. Okay? Sabun basuh baju. Sabun basuh baju pula ada 2-3. Okay? Yang ni kuat, yang ni ringan, macam-macam lah. Okay. Lepas tu penuh rumah kita dengan botol-botol. Macam tu. Zaman tu dia terhad. Kalau sabun pun satu jenis sabun sahaja. Sabunnya. Okay? Dan kebanyakannya mereka gunakan daun-daun. Salah satu daun idkhir. Idkhir. Lepas tu Nabi kata, kecuali idkhir. Maksudnya kamu jangan petik-petik daun-daun tersebut, melainkan idkhir. Kecuali al-idkhir. Setelah Abbas mengatakan kecuali idkhir, kecuali ini menunjukkan dua masalah. Bolehnya memotong tanaman idkhir.
Yang kedua, bahawa teks pengecualian tidak disyaratkan harus diniatkan pada awal mula perkataan dan tidak pula sebelum berakhir sebuah ucapan. Nah, apa benda pula ni? Apa benda ni? Ini isu berkenaan dengan pengecualian, istithna, pengecualian terhadap hukum. Perlu tak pengecualian tu mesti dah ada awal-awal lagi dalam kepala Nabi SAW untuk mengecualikan hukum tu, atau boleh kemudian baru Nabi teringat setelah sahabat ingatkan? Boleh. Okay. Jadi bahawa dalam teks pengecualian tidak disyariatkan, tidak disyaratkan, harus diniatkan pada awal mula perkataan dan tidak pula sebelum berakhir sebuah ucapan. Seandainya Nabi SAW meniatkan pengecualian tanaman idkhir di awal perkataan beliau SAW atau sebelum menyelesaikan perkataannya, beliau tidak akan berhenti menuruti pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Abbas kepada beliau. Dan beliau SAW mengkhabarkan bahawa mereka pasti akan mendapatinya di pepohon-pohon dan rumah-rumah mereka. Serupa dengan pengecualian beliau ini SAW adalah pengecualian Suhail bin Baydha. Apabila salah seorang tawanan perang Badar, setelah Ibnu Mas'ud menyebutkan bahawa beliau SAW bersabda, janganlah seorang pun dari mereka dibebaskan kecuali dengan membayar fidak, memberi wang jaminan ataupun dengan menebas lehernya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kecuali Suhail bin Baydha, kerana sungguhnya aku telah mendengar dia menyebut menentang Islam. Beliau SAW bersabda, kecuali Suhail bin Baydha. Di antara hal yang telah diketahui bersama bahawa beliau SAW sebelumnya tidak meniatkan adanya pengecualian pada dua keadaan tersebut sejak awal perkataan beliau. Macam inilah. Asalnya Nabi kata, tak boleh potong pokok-pokok ni semua. Semua tak boleh. Kali Abbas kata, ya Rasulullah, kecuali izkhir. Nabi kata, kecuali izkhir. Sebab izkhir tu orang gunakannya. Dan dia pun tumbuh melata, bersepah-sepah. Okay. Kita tengok dengan Suhail bin Baydha tadi. Dia kata, siapa pun tak boleh dibebaskan melainkan dengan dia kena bayar wang tebusan ataupun dia kena tebas kepala. Sekali Rasul kata, ya Rasulullah, kecuali Suhail bin Baydha, ya Rasulullah. Kecuali Suhail bin Baydha. Sebab dia ni memang melentang Islam habis-habisan. Nabi kata, ya, kecuali Suhail bin Baydha, walaupun dia ditawan, dia kena hukum bunuh juga. Dia tak ada tebusan bagi. Maksudnya Nabi, awalnya Nabi tak teringat Suhail bin Baydha. Lalu Ibn Mas'ud ingatkan Nabi SAW, lalu, ya betul, kecuali Suhail bin Baydha. Naam. Jadi ini masalah ni sangat penting untuk diketahui. Semisal dengannya pula ada perkataan malaikat kepada Sulaiman ketika Sulaiman mengatakan, sungguh malam ini aku akan menggilir 100 isteri. Setiap wanita akan melahirkan seorang anak yang akan berperang di jalan Allah. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, katakanlah insya-Allah ta'ala. Namun Sulaiman tidak mengucapkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, seandainya Sulaiman mengatakan insya-Allah ta'ala, maka mereka semuanya akan berperang di jalan Allah. Maka pada lafaz lainnya, nescaya akan mendapat apa yang dikehendakinya, di kebutuhannya apa yang dikehendakinya. Beliau SAW mengkhabarkan bahawa pengecualian ini seandainya dia mengucapkannya, kerana insya-Allah nescaya akan beri manfaat pada keadaan ini, dan bagi yang mensyaratkan niat berpendapat tidak akan memberinya manfaat. Barakallahu fiik. Semisal dengannya sabda Nabi SAW, demi Allah aku akan memerangi Quraisy, demi Allah aku akan memerangi Quraisy sebanyak 3 kali. Lalu beliau terdiam, kemudian beliau bersabda insya-Allah. Kemudian insya-Allah. Maksudnya Nabi tak teringat nak sebut insya-Allah. Maksudnya Nabi tak sebut insya-Allah awal dulu. Masa mula tu dah geram kan. Aku akan lawan Quraisy. Aku akan lawan Quraisy. Aku lawan kali teringat insya-Allah, insya-Allah. Macam kita lah kadang-kadang. Kita bila orang kata, ustaz, petang ni ada kelas. Ada. Kali cepat cakap insya-Allah. Kemudian kita kata insya-Allah. Okey. Jadi tak ada masalah. Pengecualian ini kita tak kata kenapa tak cakap insya-Allah awal-awal? Tak ada masalah. Sebab Nabi pun pernah berlaku sebegini. Pengecualian ini setelah beliau terdiam mengandung pengecualian setelah berhenti dari berbicara dan setelah berdiam diri dari pembicaraan. Imam Ahmad telah menyebutkan pembolehannya, tidak diragukan lagi bahawa pendapat inilah yang benar, sedangkan mengamalkan hadis-hadis yang sahih dan jelas. Sedangkan mengamalkan hadis-hadis yang sahih dan jelas ini lebih utama. Wabillahi taufiq. Jadi isu masalah ini sebenarnya di masalah usul fiqh sebenarnya. Masalah apakah pengecualian itu boleh datang setelah dia terdiam. Maka berlakulah khilaf di kalangan para ulama masalah ni. Ada yang kata kalau Nabi dah terdiam, pengecualian tu tak kira. Maka yang lebih sahih dalam masalah ni ialah pengecualian tu dikira walaupun Nabi telah terdiam.
Pada kisah tersebut, salah seorang sahabat yang terkenal sebagai Abu Syah berdiri. Ini sangat penting, Assalamualaikum. Okey, ini poin yang penting juga. Okey. Iaitu Nabi Abu Syah ketika pembukaan kota Mekah ni, Nabi Abu Syah ni seorang lelaki. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tuliskanlah bagiku. Maksudnya tuliskan bagiku hukum hakam. Maka Nabi kata, uktubu li Abi Syah. Tulislah untuk Abu Syah ini. Jadi hadis ni dalil yang sangat besar bahawa hadis Nabi SAW telah ditulis pada zaman Nabi sendiri. Ini untuk membantah orang-orang yang jahil tapi sangat berani untuk mengucapkan, untuk berkata-kata tentang agama Islam dengan rangka, dengan tujuan untuk membantah agama Islam. Iaitu saya merujuk kepada golongan anti hadis dan juga orang tulis yang tujuan kata apa? Dia kata, macam mana kamu berpegang kepada hadis Nabi SAW sedangkan hadis Nabi ni lepas 100 tahun baru ditulis. Dia kata. Pada zaman Umar Abdul Aziz, dia berkata kepada Abu Bakar bin Hazm, dia kata apa dia? Dia kata, tulislah hadis Nabi SAW. Dia kata, uktub. Tuliskanlah semua perkara yang datang daripada Nabi SAW. Kullu ma ja'an Rasulullah SAW. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Umar bin Aziz dia kata, tulislah semua hadis daripada Nabi SAW. Kerana sesungguhnya aku takut durusal ilm, ilmu itu akan hilang, wa dhahabal ulama, dan ulama itu akan meninggal. Ucapan ni ucapan siapa? Umar Abdul Aziz. Kita tahu Umar Abdul Aziz meninggal tahun sekitar 102 Hijriah, macam tu, lebih kurang lah, kalau saya tak silap. 101, 112, 113, 114, 115, sekitar itu. Saya tak ingat secara tepat. Jadi Umar Abdul Aziz 100 tahun lepas, hampir lebih kurang 90 tahun lepas Nabi SAW wafat. Jadi golongan dia kata, nampak, lepas 100 tahun baru hadis Nabi SAW ditulis. Dia kata, macam mana nak pastikan kebenarannya? Maka jawapan kita ialah, hadis Nabi sebenarnya telah dicatat, ditulis masa zaman Nabi hidup lagi. Hadis Nabi SAW telah dicatatkan, ditulis masa Nabi SAW masih lagi hidup. Namun ditulis bukan dalam bentuk yang rasmi, satu arahan yang rasmi daripada pemerintah. Yang ditulis itu bersifat individu setiap masing-masing. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran memang Nabi minta, tulis ayat sekian pada surah sekian, dha' hadhil ayati fi surakati kadha wa kadha fi mawdhi'i kadha wa kadha. Letakkan ayat ini pada surah ini, pada tempat ini, sekian dan sekian dan sekian. Dan Nabi telah lantik penulis wahyu baginya. Tapi Nabi tak pernah lantik penulis hadis daripada Nabi SAW. Adapun, jadi para sahabat pun dia tulis hadis-hadis Nabi ni secara individu. Ali dia tulis sikit, Abdullah bin Amr al-As dia tulis, tadi Abu Syah tulis, sebahagian sahabat tulis, dan salin-salin hadis, tapi bukan ala syaklir rasmi, bukan dalam bentuk yang rasmi. Sehinggalah pada zaman Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz dia pun minta supaya hadis itu direkodkan secara rasmi, secara sistematik. Maka bermulalah zaman era pengumpulan hadis ditulis secara rasmi dalam kitab-kitab. Namun jadi satu lagi isu. Hadis tersebut, kata kat sini kan,
menunjukkan bolehnya menuliskan ilmu dan penghapusan larangan menulis hadis. Maksudnya apa? Menasahkan, memasukkan hukuman. Sebab apa? Pada awal Islam, Nabi SAW dia larang orang tulis hadis. Nabi kata, man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Nabi SAW bersabda, barang siapa menuliskan sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka haruslah dia menghapuskannya. Nampak? Kenapa Nabi larang? Sebab pada awal Islam, para sahabat, antaranya lah yang disebut oleh Ibn Qutaybah dan lain-lain, Al-Khatib, dihuraikan, dia kata, antara sebabnya adalah para sahabat ni belum lagi memahami ataupun dapat catch up, dapat menangkap uslub Al-Quran dan uslub hadis. Uslub ni maksudnya gaya bahasa. Dan tak dapat bezakan lagi. Jadi Nabi SAW takut kalau pada peringkat awal lagi dah menulis hadis, dah tulis Al-Quran, takut mereka bercampur. Satu lagi, takut orang beri perhatian kepada hadis dan mengabaikan Quran. 2. Okey. Jadi ini di antara 2 sebab. Larangan ini terjadi di awal Islam kerana dikhawatirkan berlaku percampuran antara wahyu yang dibaca dengan wahyu yang tidak dibaca. Maksud wahyu yang dibaca ni al-matnun itu Al-Quran. Al-Quran ni wahyu yang dibaca, maksudnya dibaca macam Al-Quran dibaca. Wahyu tidak dibaca bukan maksudnya hadis tak dibaca, maksudnya hadis ni diucapkan, bukan dibatlu, bukan ditilawahkan. Hadis Nabi tidak ditilawahkan. Al-matlu, al-muta'abbad bitilawati. Kemudian beliau SAW telah memberikan izin menulis hadis tersebut. Telah sahih daripada Abdullah bin Amr bahawa dia pernah menulis hadis Nabi SAW dan dituliskan adalah sahifah yang terkenal dengan sahifah As-Sadiqah. Sahifah tersebut merupakan riwayat kan oleh cucunya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib ni perawi Hasan. Okey. Perawi yang bertaraf Hasan, Saduq. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Okey. Kalau Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahifah tersebut termasuk di antara hadis-hadis yang sahih. Bahkan beberapa imam ahli hadis menempatkan sederajat dengan riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar. Para imam yang 4 dan selainnya menjadikannya sebagai hujjah. Maksudnya dia tak sampai level sahih paling tinggi lah. Cuma jadikan dia sebagai hujjah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya berhenti kat sini sebab tajuk seterusnya ni ada 5 minit lagi, tapi dari hukum masalah solat dekat toilet apa semua nanti insya-Allah kita akan cerita kemudian billahi ta'ala. Jadi kesimpulannya yang terakhir ni adalah bahawa hadis Nabi SAW sebenarnya telah ditulis awal-awal Islam lagi, tuan-tuan. Jadi jangan terpedaya dengan hujahnya anti hadis. Bahawa hadis Nabi SAW ni tidak ada yang ditulis melainkan lepas 100 tahun. Tak, telah ditulis awal-awal lagi. Bahkan sabit dalam contoh dalam Kitabul Amwal Abu Ubaid Qasim bin Salam ada yang diriwayatkan penulisan, diriwayatkan kitab secara penulisan dan terbukti ada tulisannya pun ada dia punya riwayatnya, dua-dua sekali. Sabit daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekarang ini saja. Nas'alullah al-azim an yaghfira lana wa lakum ajma'in wa yaj'alana minas salihin al-muttaqin al-'alimin wal-'amilin bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.